Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syah Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa dan bertatap muka kembali. Oke, kali ini kita akan mereaction sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian. Di sini rahasia Putrajaya, pusat pertadbiran terbaik di dunia, terowongan rahasia. Jadi di sini dari detektif Mad Dashpax. Oke, kita subscribe dulu guys ya. Sebelum kita menonton, alangkah baiknya kita support dia dengan di subscribe dan nyalakan loncengnya. Sama halnya dengan teman-teman sekalian, apabila menonton video saya, alangkah baiknya di subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu akan membuat kita menjadi lebih semangat untuk membuat video guys. Oke, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Putrajaya atau nama penuhnya Wilayah Persekutuan Putrajaya ialah pusat pentadbiran kerajaan Persekutuan Malaysia yang menggantikan Kuala Lumpur pada 1999 dan ibu negara pentadbiran Malaysia. Putrajaya adalah sebuah bandaraya pintar dalam taman terletak 25 km di selatan Kuala Lumpur. Putrajaya merupakan cetusan idea Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pada tahun 2001, Putrajaya menjadi wilayah Persekutuan Malaysia yang ketiga selepas Kuala Lumpur dan Labuan. Dinamakan sepenuh Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra. Bandar tersebut terletak dalam koridor raya multimedia selain Cyberjaya yang baru dibangunkan. Bagi pelancong asing yang melawat Putrajaya, ia seakan-akan Washington DC di Amerika Syarikat, Canberra di Australia dan Brasilia di Brazil. Putrajaya aka Perang Besar telah diasaskan pada tahun 1918 sebagai air hitam oleh British. Ia merupakan hadiah kepada kerajaan British kepada sekumpulan bekas anggota tentera British yang berjasa dan terselamat semasa Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1993, kerajaan menyenaraikan dua tapak yang boleh dijadikan wilayah baru, iaitu Perang Besar atau Janda Baik di Pahang. Selepas berfikir panjang, mereka akhirnya memilih Perang Besar disebabkan jalan raya baru dan sambungan lapangan terbang KLIA. Selain itu juga, tapak Perang Besar berada di bawah satu kawasan estate, menjadikan ia lebih mudah dan lebih murah. Dari sebuah kawasan ladang sawit dan getah, Perang Besar yang terletak di Sepang Selangor melonjak membangun dengan nama Putrajaya mulai 12 Oktober 1994. Keperluan untuk bandar pentadbiran terancang di Malaysia mula timbul pada tahun 1970-an, sewaktu Perdana Menteri Tun Abdul Razak Hussein melihat ibu kota Kuala Lumpur mula sesak kerana pembangunan yang pesat. Pertumbuhan bandar ini semakin tidak menentu pada 80-an ketika Malaysia beralih dari ekonomi berasaskan pertanian dan komoditi ke ekonomi pembuatan dan ekonomi berorientasikan ekspor. Walaupun pelaksanaan beberapa plan induk dan struktur, Kuala Lumpur masih bergelut dengan masalah penyediaan infrastruktur, utiliti, kemudahan perumahan dan pengangkutan yang lebih baik bagi penduduk yang semakin meningkat. Menjelang 1990-an, populasi penduduk Kuala Lumpur mencecah 1 juta orang. Pejabat-pejabat kerajaan Malaysia yang terletak di seluruh Kuala Lumpur ditambah dengan peningkatan kesesakan lalu lintas dan kesibukan pusat bandar. Putrajaya Holding Sdn Bhd adalah pemaju utama pembangunan Putrajaya. Ditubuhkan pada 19 Oktober 1995. Pemegang saham PJH ialah Petroleum Nasional Berhad, Petronas, Khazanah Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Amanah Negara. PJH menyahut cabaran untuk membangunkan pusat pentadbiran negara itu 25 tahun lalu. Tugas pertamanya adalah menempatkan semula lebih 30 kementerian dan menyediakan perumahan untuk penjawat awam yang merupakan sesuatu yang strategik. Pengurus besar PJH Muhammad Zaini Muhammad Mokhtar berkata, menempatkan kementerian dan kaki tangan terlebih dahulu adalah penting untuk membangunkan Putrajaya dengan pesat. Kerja pembinaan bermula pada bulan Ogos 1995 dan telah diiktiraf sebagai projek real estate terbesar di Malaysia, malah di Asia Tenggara. Projek ini dijangka selesai pada tahun 2010. Pekerja-pekerja kontrak telah bertungkus lumus untuk menyiapkan fasa pertama Putrajaya yang dijadualkan siap pada minggu pertama bulan Jun 1999. Proses pembinaan Putrajaya dilaksanakan oleh tenaga kerja rakyat Malaysia sendiri. Begitu juga dengan bahan-bahan yang digunakannya. Hanya 10% sahaja diimport dari luar negara. Dalam tempoh 15 tahun, bandaraya ini siap sepenuhnya. Pejabat Perdana Menteri merupakan bangunan pertama yang disiapkan dan mula beroperasi pada 10 Mei 1999. Diikuti dengan kementerian lain. Dan ketika itu barulah orang ramai mula melihat
betapa bagusnya menetap di Putrajaya dan lebih ramai mula berpindah ke Putrajaya. Putrajaya seluas 4,931 hektar ini dibangunkan dengan kos 20.5 bilion ringgit, mengandungi pusat pentadbiran kerajaan persekutuan, perumahan, kemudahan komersial, kemudahan sosial dan kemudahan keagamaan. Pada tahun 2012, hampir semua kementerian kerajaan Malaysia telah berpindah ke Putrajaya. Kementerian yang tinggal di Kuala Lumpur ialah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kerja Raya. Dengan semua operasi pentadbiran kerajaan terletak di satu tempat, tentulah perkhidmatan kepada orang ramai akan dapat ditingkatkan. Pusat beli-belah Alamanda yang terletak berhampiran dengan kementerian-kementerian kerajaan di Peringkat 1 turut dibuka untuk melayani orang-orang yang bekerja, bermain dan tinggal di Putrajaya. Pembinaan Pusat Konvensyen Bertaraf Dunia PICC telah menjadi satu lagi kejayaan penting di Putrajaya. Di pusat ini berlangsungnya pelbagai acara peringkat tempatan dan antarabangsa yang mana Malaysia menjadi tuan rumahnya. Turut terdapat kawasan perumahan berlandskap dan juga merupakan pusat bagi aktiviti komersial, kebudayaan, sukan, rekreasi serta teknologi maklumat. Bangunan batu yang menggabungkan seni bina tempatan dan moden mula memenuhi Putrajaya, namun pembangunannya tidak sekali-kali mengorbankan alam semula jadinya. Inilah keunikan Putrajaya sebagai bandaraya dalam taman. Mungkin ramai yang belum tahu di Putrajaya bukan sahaja ada satu tetapi dua istana, iaitu Istana Darul Ehsan dan Istana Melawati. Istana Melawati merupakan istana kedua Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong selepas Istana Negara. Pembinaan istana ini bermula pada tahun 1999 dan disiapkan pada tahun 2002. Istana ini berkonsep tempat peranginan dan sebagai istana hinggap bagi yang di-Pertuan Agong. Istana Darul Ehsan pula merupakan salah satu kediaman Diraja Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Ianya dibina oleh Kerajaan Persekutuan untuk Sultan Selangor sebagai tanda terima kasih kerana memberikan mereka tanah itu. Istana ini terletak di Peringkat 8 Putrajaya. Pembinaan bermula apabila Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Sultan Selangor ketika itu, menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-11 pada tahun 1999. Baginda mangkat pada tahun 2001 ketika istana itu masih belum siap sepenuhnya. Istana Darul Ehsan ini berhadapan dengan Jambatan Seri Wawasan. Jaringan lebuh raya yang menghubungkan Putrajaya juga tidak dinafikan amat baik. Dengan menaiki lebuh raya Maju Express, anda boleh menuju ke Bandar Kuala Lumpur dengan mengambil masa sekitar 30 minit sahaja. Terdapat juga jaringan lebuh raya yang menghubungkan Putrajaya dengan bandar-bandar lain seperti lebuh raya Damansara Puchong, lebuh raya Lembah Kelang Selatan dan lebuh raya Express Lingkaran Tengah. Dengan kemudahan lebuh raya ini, ia juga amat sesuai bagi mereka yang mahu tinggal di Putrajaya tetapi bekerja di Kuala Lumpur, Cyberjaya atau pelbagai lokasi lain. Harga median rumah untuk jenis apartmen di Putrajaya adalah bernilai RM240,000. Rumah jenis flat bernilai RM255,000 dan unit kondominium pula berharga RM555,000. Tidak ketinggalan, wetland Putrajaya juga telah ditubuhkan sebagai sistem penapisan semula jadi untuk merawat air yang tercemar dari kawasan hulu bagi tadahan Putrajaya yang menjadi habitat dan kebanyakan spesies hidupan akuatik termasuk ikan kelah yang memerlukan air bersih untuk hidup. Wetland Putrajaya ialah wetland buatan Malaysia yang pertama di Malaysia dan salah satu wetland air tawar terbesar yang dibina sepenuhnya di kawasan tropika. Projek seluas 197 hektar ini mengubah kedudukan tapak tanaman kelapa sawit kepada ekosistem wetland dengan bantuan teknologi moden dan kaedah pengurusan alam sekitar yang ketat dari segi reka bentuk dan pembinaan. Kemungkinan terowong ini dijadikan sebagai kubu pertahanan sekiranya berlaku peperangan. Terowong itu menghubungkan 3 tempat utama dan salah satu daripadanya adalah KLIA. 2 lagi tempat yang tidak didedahkan namanya. Ada juga pihak yang menyatakan sebenarnya tidak ada rahsia pun yang ingin disembunyikan terhadap terowong bawah tanah di Putrajaya itu. Hakikatnya, terowong itu adalah terowong monorail yang terbengkalai dan bukannya terowong rahsia seperti yang kita mungkin fikirkan. Mungkin projek ini tidak diteruskan kerana dianggap membazir kerana kos untuk menyiapkan satu memakan belanja RM1 bilion. Lagipun Putrajaya ketika itu masih belum sesak lagi dengan kenderaan. Namun ketika mana Putrajaya semakin sesak dengan kenderaan, mungkin projek monorail bawah tanah ini akan bersambung semula sekaligus menjadi pelengkap kejayaan bandar hijau Putrajaya. Dan sehingga kini terowong misteri ini masih kekal misteri. Nantikan edisi khas tentang terowong rahsia ini dalam 5 tahun akan datang.
Putrajaya akan beralih dari sebuah pusat bandar dalam taman ke bandar teknologi hijau, from garden to green, dan disasarkan sebagai bandar yang paling sejahtera di negara ini. Putrajaya telah dirancang sebagai bandaraya dalam taman, dan dari awal perancangan pembangunan Putrajaya mengambil ciri-ciri bandar pintar. Dalam proses transformasi dari bandaraya dalam taman ke bandar perintis teknologi hijau Malaysia yang dirancang akan sedang bergerak ke arah pelaksanaan pendekatan Internet of Things, meningkatkan infrastruktur ICT dan menggunakan inovasi teknologi bagi meningkatkan lagi kualiti perbandaran dan kualiti hidup warga Putrajaya dengan meneruskan tindakan polisi dan strategi pembangunan yang terancang. Sekian, terima kasih. Okey guys, 9 minit 43 detik. Tak terasa kita dah mendapatkan informasi yang sangat penting tentang Putrajaya, pusat pentadbiran terbaik di dunia. Okey. Terowongan rahasia, ternyata terowongan rahasia saya kira tadi itu ada terowongan di gua dan lain sebagainya. Ternyata itu adalah sebuah proyek yang memang terbengkalai dan tidak dilanjutkan. Mungkin karena biayanya yang terlalu mahal nantinya, seperti itu. Oke, kita akan membaca komentar-komentar daripada netizen ya. Nah, di sini ada istri aku cleaner istana, aku kerja landscape. Oke, Putrajaya harap semua rakyat Malaysia jagalah kebersihan sekeliling, jangan buang sampah merata sesuka hati. Okey, Min, terowongan Putrajaya ni tak cukup misteri lagi kalau nak dibandingkan dengan terowongan ajaib Pulau Pinang. Coba Min kali, kaji sikit mana hilang terowongan ajaib Pulau Pinang. Boleh lah Min, terowongan untuk kereta api tu, tapi sebab kos ditangguhkan. Kos, kalau cash itu kejadian mungkin ya, ataupun kalau kos itu biaya. Nah, hampir salah. Jadi saya di sini dengan baca-baca komentar ini bisa paham, guys. Satu lagi maklumat tambahan tentang Putrajaya, sekedar perkongsi, yang di Putrajaya tiada satupun disco club, bar atau pub. Pub itu apa guys? PUB. Saya nggak paham. Siapa duduk Putrajaya like sikat? Admin ceritalah pasal orang bela harimau dekat Bukit Selembau, Kedah. Dah. Cukup sekian sajalah reaction kali ini. Semoga kawan-kawan mendapatkan informasi dan juga tambahan wawasan dengan adanya video ini. Terima kasih buat teman-teman semua sudah subscribe, sudah like, dan sudah menonton video saya. Terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.